Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 3 Mac bersama saya, Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dijadualkan akan turun menyertai kempen pilihan raya negeri PRN Johor di Dewan Undangan Negeri Dun Macap petang ini. Dalam usia 97 tahun, ditambah dengan keadaan kesihatan beliau yang masih belum pulih sepenuhnya selepas keluar dari Institut Jantung Negara IJN, ia menjadi begitu berisiko, apatah lagi dalam keadaan sekarang. Menurut Presiden Pejuang Datuk Seri Mukris Mahathir, bapanya begitu bersemangat untuk turut sama berkempen. Namun begitu jelas beliau, ahli keluarganya sangat berhati-hati dalam membenarkan bekas Perdana Menteri itu untuk berbuat demikian. Hati-hati jugalah kan sebab faktor usia yang meningkat 97 tahun ini dan baru saja pulih daripada sakit dan dirawat di IJN, taklah 100% lagi sebenarnya. Dan masalah COVID, ya, jadi maklumlah orang yang berusia ni dia lebih mudah terkesan kalaulah dia kena COVID. Jadi dalam keadaan macam itu pun bila kami tanya dia kata dia nak sangat turun ke Johor. Dia macam mana pun dia kata perjuangan dia ni tak ada titik noktah, dia kata, jadi dia pun nak menyumbang supaya rakyat di negeri Johor ni faham. Ahli Parlimen Langkawi itu dijadualkan turun ke Dun berkenaan dalam siri kempen di kerusi yang ditandingi Ketua Pejuang Johor, Shahruddin Mat Saleh. Baik, berita berikutnya. Dakwaan hutang prinsipal One Malaysia Development Berhad 1MDB masih belum dibayar sehingga kini adalah tidak berasas, memandangkan ia hanya akan matang antara tahun 2022 hingga 2039. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, sehingga akhir Februari 2022, jumlah keseluruhan hutang 1MDB bernilai kira-kira 38.8 bilion ringgit, berangkumi 32.3 bilion ringgit hutang prinsipal dan 6.5 bilion ringgit faedah. Kita sudah mula membayar faedahnya lah. Faedahnya seperti saya sebut tadi. Setakat itu sajalah, Yang Berhormat. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan Wakil Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng yang mahukan penjelasan berhubung dakwaan Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak bahawa kerajaan belum membayar hutang 1MDB. Menurut Tengku Zafrul, prinsipal hutang 1MDB merangkumi bond terbitan 1MDB Energy Limited bernilai 7.35 bilion ringgit, bond terbitan 1MDB Energy Langad bernilai 7.35 bilion ringgit, bond terbitan 1MDB Global Investment Limited sebanyak 12.6 bilion ringgit dan sukuk 1MDB IMTN Islamic Medium Term Note bernilai 5 bilion ringgit. Berita seterusnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK menerima lebih kurang 8,500 permohonan daripada 19,000 bakal jemaah umrah melalui Persatuan-Persatuan Industri Pelancongan yang terpaksa membatalkan ibadah itu bermula 8 Januari hingga 7 Februari 2022. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, mereka merupakan bakal jemaah yang terpaksa menanggung kerugian kerana tidak boleh mendapatkan bayaran balik bagi sesetengah pembayaran yang telah dibuat. Bagaimanapun saringan awal MOTEK mendapati jumlah itu adalah termasuk dengan permohonan berulang dan ada juga tidak memenuhi kriteria. Bilangan mereka yang dikenal pasti layak menerima bayaran sagu hati ini juga adalah lebih rendah. Ini bermakna jumlah mereka yang terkesan dari segi keuangan ekoran penangguhan sementara tersebut terbabit adalah minima. Terima kasih. Dalam jawapannya di Dewan Rakyat hari ini, beliau berkata antara kriteria dan syarat pemberian bayaran sagu hati tersebut adalah jemaah menggunakan syarikat pengendali yang berlesen dengan MOTEK tempoh penerbangan antara 8 Januari 2022 sehingga 7 Februari 2022 dan telah memiliki visa perjalanan. Datuk Seri Nancy berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan Wakil daripada Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris
yang bertanyakan adakah semua bakal jemaah yang terjejas akan menerima wang ihsan daripada kerajaan. Baik, berita berikutnya. Tiada sebarang kegiatan pembalakan secara haram di sekitar Tasik Kenyir sehingga membawa impak kemusnahan sangat besar ketika banjir melanda Hulu Terengganu Ahad lalu. Pengarah Perhutanan Terengganu, Roslan Rani menegaskan apa yang berlaku adalah gelinciran tanah yang berpunca daripada kepala air yang menyebabkan pokok berhampiran, sampah sarap lama dan sisa kayu dahan serta ranting mati dihanyutkan ke dalam sungai. Kenyataan itu bagi menyanggah dakwaan di media sosial seolah-olah berlaku banjir puing seperti yang ditular. Mengulas lanjut, Roslan berkata, situasi berlaku di Tasik Kenyir adalah sama dengan insiden di Bentong Pahang akhir tahun lalu. Ditanya mengenai perancangan Jabatan Perhutanan Terengganu susulan kejadian tanah runtuh, beliau berkata pihaknya akan membuat semakan lanjut dengan mengambil gambar menggunakan drone dan koordinat tepat lokasi terbabit. Semalam, TNB dalam kenyataannya memaklumkan operasi di Stesen Jana Elektrik Sultan Mahmud SJSM ditutup sementara bermula Ahad lalu berikutan menara penghantaran voltan tinggi yang menyalurkan bekalan elektrik dari stesen itu kepada grid nasional tumbang akibat tanah runtuh. Hujan lebat luar biasa yang berterusan sejak Jumaat lalu mengakibatkan tanah runtuh yang turut memutuskan akses jalan keluar masuk SJSM pada jam 4 pagi hari sama. Aliran mendepan yang membanjiri kawasan stesen itu seterusnya mengalir ke Sungai Terengganu dan 6 jam kemudian berlaku satu lagi tanah runtuh menyebabkan sebuah jambatan serta menara penghantaran 132 kV runtuh. Berita seterusnya, 3 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ nyaris maut dilanggar lori yang mengundur dalam kejadian di Persiaran Mokhtar Dahari berdekatan Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Perdana Shah Alam semalam. Dalam kejadian jam 12.46 tengah hari, pemandunya dikatakan pergi membeli air dan meninggalkan lori yang mengalami kerosakan brek di tepi jalan. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib berkata, semasa kejadian, 2 daripada anggota JPJ menuju ke arah lori untuk mengeluarkan saman, manakala seorang lagi anggota iaitu pemandu berada di dalam kenderaan peronda. Dalam kenyataannya, beliau menjelaskan pelanggaran telah menyebabkan kenderaan JPJ turut berundur sehingga berpusing lalu melanggar pembahagi jalan di sebelah kiri, manakala lori itu terbabas melanggar pembahagi jalan di sebelah kanan. Beliau berkata bagaimanapun tiada sebarang kecederaan dialami ketika 3 anggota JPJ terbabit. 5 buah rumah kedai musnah dalam kebakaran di Jalan Berserah di Kuantan Pahang tengah malam tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, bagaimanapun kejadian itu tidak menyebabkan kehilangan nyawa dan kecederaan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memaklumkan Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM menerima panggilan kecemasan pada jam 12.47 tengah malam. Susulan itu, 24 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuantan, Indra Mahkota dan Gebeng bersama 6 jentera terbabit dalam operasi pemadaman. Katanya, kesemua 5 rumah kedai yang mengalami kemusnahan 100% dan api berjaya dikawal selepas hampir 2 jam. Menurut Ismail, operasi ditamatkan jam 6.04 pagi dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.